kita minta bahawa ke bawah Duli Tuanku Sultan Yang di-Pertuan Agong untuk menitahkan supaya dibawa balik kepada Parlimen. Ada beberapa isu dalam perkara ini. Pertama sekali, pindaan ini tidak menyelesaikan masalah besar yang berbangkit, iaitu masalah kemalangan maut. Kemalangan maut dan memandu secara berbahaya. Kerana pindaan-pindaan ini tidak pun mengangkat ataupun menambahkan bentuk hukuman kepada pemanduan berbahaya, memandu secara berbahaya, ataupun kepada kes-kes yang menyentuh kemalangan maut. Dan kebanyakan yang dinaikkan ialah kesalahan-kesalahan teknikal. Denda-denda yang berkaitan, hukuman-hukuman yang berkaitan dengan kesalahan teknikal yang dinaikkan. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dia tidak menyelesaikan masalah yang kita bangkitkan. Umpamanya kesalahan kegagalan memperagakan nombor pendaftaran, kesalahan berkaitan lesen perdagangan, kesalahan lain berkaitan pendaftaran kenderaan motor, kesalahan galangan di jalan, kesalahan kegagalan mengemukakan nama dan alamat, kesalahan kerahsiaan maklumat, kesalahan berkaitan pertukaran alamat, kesalahan penimbangan kenderaan, kesalahan pemberian maklumat palsu. Tak ada pun yang berkaitan dengan soal memandu secara yang berbahaya ini ditingkatkan. Jadi denda ini telah dinaikkan, termasuk sampai pada peringkat boleh penjara. Ada denda-denda pada kesalahan, umpamanya kegagalan mengemukakan pertukaran alamat umpamanya. Kalau kamu semua gagal berikan maklumat yang betul ataupun pertukaran maklumat, boleh dihukum sampai pada peringkat penjara. Sedangkan ini bukan satu kesalahan jenayah berat. Satu kesalahan jenayah, satu kesalahan teknikal semata-mata. Jadi kita lihat bahawa isu yang diperbahaskan sebelum itu ialah isu-isu berkaitan dengan masalah kemalangan, nak didik orang dan sebagainya, tapi tak nampak ada di sini. Kemudian kes Saman Eko masih lagi dikekalkan, dan isunya ialah penyenaraian hitam. Masih lagi disenarai hitam, walaupun mahkamah memutuskan bahawa tidak boleh menyenarai hitam. Mahkamah sedang memutuskan tidak boleh menyenarai hitam. Akta ini, pindaan ini masih mengekalkan penyenarai hitam. Sedangkan mahkamah telah memutuskan bahawa tak boleh, kerana menyenarai hitam itu satu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan negara kita ini. Jadi begitu juga bentuk saman Eko yang baru, iaitu menggunakan AES, Automatic Enforcement System, yang kita sangat persoalkan apabila dia akan dikendalikan oleh dua syarikat, bukan dikendalikan oleh JPG ataupun pihak polis, bukan dikendalikan oleh kerajaan, dia dikendalikan oleh dua syarikat. Betul, kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa peruntukan, mesin, kamera, semua syarikat ini yang akan sediakan. Tetapi syarikat ini akan mendapat habuan mereka daripada berapa jumlah saman yang dikeluarkan. Kalau 6 juta saman seperti mana yang disebut dalam parlimen baru-baru ini, 6 juta saman, 35% daripada 6 juta saman itu akan dapat kepada dua syarikat ini. Dua syarikat ini akan dapat 35% daripada 6 saman. Itu kalau 6 saman. Kalau 6 juta saman. Kalau naik sampai ke 10 juta ataupun 14 juta saman, maknanya saya tak nampak di mana kita nak mendidik supaya berlaku zero saman. Tak ada lah. Maknanya mesti saman akan ada lah. Kalau tidak, syarikat ni rugi je. Dia pasang kamera tak ada saman, apa dia boleh habuan kepada dia? Satu. Yang keduanya, sebagai syarikat yang berniaga, dia tentu nak saman banyak. Dan pusat ataupun center yang akan kawal dia punya macam server dan sebagainya, kamera akan ambil, kemudian pusat ini akan terus keluar melalui mesin. Saman itu akan keluar melalui mesin, melalui teknologi moden ini, keluar melalui mesin. Jadi sudah tentu bahawa syarikat yang membangunkan software ini, sistem ini, software ini, dia akan pastikan seberapa banyak saman mesti dikeluarkan. Kalau pemandu teksi dia boleh ubah meter, meter teksi itu boleh diubah supaya dinaikkan 10 sen itu secara yang lebih cepat dan laju. Jadi saya tak nampak mengatakan bahawa isu ini, maknanya saman ini yang menggunakan mesin itu, maknanya tak boleh dibuat untuk memastikan supaya jumlah saman yang banyak, paling tidaknya dia akan sampai kepada tahap 6 juta saman. Jadi sebab itu bagi kami bahawa kami merasakan bahawa ini satu yang sangat penting untuk dilihat oleh Kebawah Duli Tuanku, dan kita telah serahkan memorandum ini dengan dikompilekan ke semua
perbahasan-perbahasan daripada Hansard Parlimen untuk diteliti oleh ke bawah Duli Tuanku. Ini masalah rakyat, bukan masalah politik parti-parti Pakatan Rakyat dan sebagainya, tapi ini adalah masalah rakyat. Menerima dengan baiklah, maknanya menerima dengan baik, itu saja. Boleh tahu siapa yang terima? Yang terima wakil kepada Duli Tuanku yang Pertuan Agong. Dua syarikat tersebut ialah Beta Tegap Sdn Bhd dan Commercial Circle Sdn Bhd. Dua syarikat yang akan mengendalikan EES ini, iaitu saman ekong yang baru. Sekarang ni sudah ada 15 juta saman yang tertunggak. Yang dibuat oleh pihak 15 juta saman. Sebab itu saya menuntut supaya semua 15 juta itu mesti di-write off. Mesti di-write off. Sebab sebab saman-saman yang dulu semua tu saman yang tidak beramaran, bahawa ada kamera di hadapan. Kalau ikut yang ini, maknanya dia akan ada tanda amaran 500 meter di hadapan ada kamera atau yang sedang memerhati kamu. Jadi yang dulu tu tidak ada. Jadi sebab itu saya menuntut yang dulu tu mesti di-write off. Tetapi yang sekarang ini yang dipertikaikan ialah bagaimana boleh dia dikendalikan oleh dua syarikat. Yang sudah tentu syarikat ini akan pastikan seberapa banyak saman yang akan dikeluarkan. Maknanya dalam masa 5 tahun ni dia dah set target. Ya, dia mesti dapat pulangan yang tertentu dan rakyatlah yang akan menjadi sasaran ya. Ni very nampak, dan niat tu dah memang niat yang jahat untuk nak dapatkan keuntungan, bukan sekadar dapat balik dia punya return on investment, tapi mesti ada dapat profit juga ya. Akhirnya teruklah kita. Satu lagi, apa tender yang terbuka, itu dari segi prosedurnya kita tidak bersetuju langsung, tapi dari segi prosedurnya memang sudah ditentukan. Jadi kita tidak akan mendapat suatu sebut harga yang terbaik. Dan di samping itu kita telah berhujah di Parlimen bahawa sistem ini telah diuji ataupun diselidik, dikaji tahun 2006 yang lalu. Ya, masa dah jauh berubah. Tentunya teknologi ini sudah usang pada masa ini, dan sebenarnya dikuasai oleh syarikat asing teknologi ini. Jadi kita rasa dua-dua syarikat ini adalah menjadi penama sahaja daripada syarikat asing yang menguntungkan pihak luar. Saya sokong dengan memorandum dihantar kepada Agong, kerana apa disebutkan oleh Saudara Khalid Samad adalah pensiasatan JPJ itu satu konsep yang wrong. I think the leaders in the BN government they just got their things all wrong, their priority wrong, and then the concept they want to apply pensiasatan tidak sesuai dengan konsep untuk saman ini, dan ianya jelas menganiayakan rakyat dan ianya akan menguntungkan sesebuah pihak. But at the end of the day, I will see that rakyat akan protes, and this syarikat also will protest, and everything will go haywire. Ini saya nampak. Jadi sistem manajemen pengurusan kerajaan yang ada ni memang tidak bijak dan tidak prihatin tentang bagaimana perkara ni efek dia, long term and short term. Dia tak kaji tu semua. Jadi dia very short term and ad hoc government. This is typical of BN. Very ad hoc and very short term dia thinking, right.